بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung pada bab ma jaa huffatin jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Kita sampai kepada masalah yang ke-44, muka surat yang ke-95, kitab Ruminya, dan kitab Jawinya muka surat 63. Masalah yang ke-44. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Surga dan neraka itu, awal-awal mulanya syurga itu tidak dikelilingi dengan segala yang dibenci, dan neraka itu pun awal-awal mulanya tidak dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu. Bahkan syurga itu disediakan bagi ahlinya dan neraka itu disediakan bagi ahli. Asalnya tuan-tuan, syurga ni dia tidak ada pagar. Hufat ni mana dikelilingi lah. Bahasa muda kita kata dia pagar. Asalnya ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syurga dan neraka itu tidak dikelilingi dengan apa-apa perkara. Maksudnya syurga itu dijadikan bagi ahlinya dan neraka itu dijadikan bagi ahlinya. Kemudian maka Tuhan sediakan pula sebab-sebab yang menarikkan ahlinya itu masuk syurga dengan amal-amal yang baik. Dan Tuhan sediakan penarik ahli-ahli yang masuk neraka itu dengan amal-amal yang jahat. Maka itulah keduanya yang disediakan Tuhan. Maka bagi hambanya memilih mengerjakan barang yang disediakannya itu pada masa di dalam dunia. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syurga dan neraka itu untuk ahlinya kedua-duanya, maka Allah Ta'ala pun menjadikan perkara apa yang boleh menarik seseorang itu ke syurga dan perkara apa yang boleh tarik satu orang itu ke neraka dia. Maka segala apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibuat oleh Allah Ta'ala itu, maka hendaklah satu orang manusia itu melakukan amal-amal itu ketika mana di dunia. Kalau dia nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, mestilah dia melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh syahwatnya. Kalau dia nak dihumbankan ke dalam neraka, hendaklah dia melakukan setiap perkara yang disukai oleh syahwatnya.
Sebab tu dia buat hufat, dia buat lingkaran syurga dan neraka itu. Maksud syarat nak masuk dalam syurga, mesti melakukan perkara yang berselisih dengan nafsu. Kalau nak masuk ke dalam neraka Allah, mesti buat perkara yang disukai oleh nafsu syahwat, baru boleh masuk. Itu prasyarat dia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana tempat buatnya tuan-tuan? Tempat buatnya di dunia. Sebab tu dunia dipanggil Darul Amal. Antara nama dunia juga dipanggil Darul Amal, tempat bekerja. Neraka akhirat disebut sebagai Darul Jaza, tempat pembalasan. Adapun Darul Mazra'ah, tempat menuai hasil. Dunia ni panggil tempat semaian, semai benih amal, ketaatan, kesolehan dan sebagainya. Mana-mana hasilnya? Hasilnya di dalam syurga Allah. Hasilnya mana? Di negeri akhirat. Mana tempat kerjanya tuan-tuan? Di atas dunia. Sebab tu kita letih. Atas dunia ni letih. Dan letih di atas dunia ini tidaklah berpanjangan. Sampai masanya tuan-tuan, takdir Allah kita mati, habislah keletihan tu. Tapi di akhirat tak. Di akhirat keletihan itu akan sentiasa bersambung sampailah kepada suatu masa yang Allah tetapkan. Kalau orang itu ahli neraka, maka duduklah di dalam neraka sehinggalah izin Allah Ta'ala untuk dia keluar daripada neraka. Jadi yang dalam ahli syurga lah selama-lamanya. Bagi ahli neraka, dia tidak akan kekal bagi orang yang beriman. Tapi orang yang tak beriman kekal dalam neraka. Maka di dunia ini, maka kata Tuan Guru rahimahullah, jika pilih baik dapat masuk syurga, dan jika pilih jahat dapat masuk neraka. Demikianlah tersebut di dalam khabar, peri Tuhan menjadikan barang yang mengelilingi syurga itu, sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, lamma khalaqallahu al-jannata wan-nara arsala Jibril ila jannati faqala unzur ilaiha wa ila ma a'adtu li ahliha fiha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah SAW sabdanya, tak kala dijadikan Tuhan akan syurga dan neraka, dan cukup lengkap apa segala nikmat dan kesedapan yang di dalamnya itu, dan neraka pun cukup lengkap penyiksa di dalamnya, maka dititahnya akan hambanya, yakni Jibril alaihissalam, pergi kepada syurga itu. Firmannya kepada Jibril alaihissalam, hai Jibril, pergilah kamu kepada syurga dan lihatlah oleh kamu kepadanya dan kepada barang yang telah aku sediakan bagi orang-orang yang menduduknya di dalamnya daripada nikmat itu. Tidakkah sesiapa pun apabila mendengar akan persediaan itu, semuanya mahu masuknya dan mendiami di dalamnya dengan berkekalan. Bila mana Allah Ta'ala buat syurga ni, Allah hantar Jibril, arsala Jibril alaihissalam, hantar Jibril untuk apa dia? Unzur ilaiha, tengok apa yang ada dalam syurga. Wa ila ma'adtu li ahliha fiha, dan apa yang telah aku sediakan bagi mereka yang bila mana mereka masuk di dalam syurga itu, bagi ahlinya, apa yang mereka dapat. Qala faja'aha wa nazara ilaiha wa ila ma'adda Allahu li ahliha fiha. Sabda Nabi SAW, maka datang Jibril kepada syurga itu dan dimasuknya ke dalamnya dan dilihatnya keadaan syurga itu dan keadaan barang yang disediakan Tuhan bagi ahlinya di dalamnya, akan sebagai lihat yang cukup pemerhatiannya, dan dapat ia mengkhabarkan baiknya dan bagusnya, menyukakan bagi orang yang mendengarnya. Semuanya suka masuk dan tinggal di dalam. Jadi Jibril pun pergi tengok macam-macam ada dalam syurga tersebut. Kemudian apa kata? Qala
faraja'a ilaihi qala fa wa'izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara biha fa huffat bil makarih. Bila sudah habis Jibril itu melihat akan persediaan syurga itu, apa yang ada dalam syurga, ia pun lalu kembali mendapatkan Tuhannya dan menyembah, katanya, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, sungguhnya tiadalah didengar oleh seseorang dengan syurga dan barang yang engkau sediakan di dalamnya itu, melainkan semuanya mahu masuk dan suka kepadanya. Kalau manusia ni tahu tuan, apa dalam syurga, pakat-pakat nak masuk, pakat-pakat nak masuk, suka, gembira, seronok, nikmat yang ada apa dalam syurga tersebut. Bila habis kata Jibril itu demikian itu, maka dititahnya dengan dia disuruhnya kelilingi dengan segala pekerjaan yang dibenci oleh awan nafsu, yakni dikelilinginya dengan segala sebab yang dapat seseorang daripada hambanya tinggal di dalamnya itu dengan amal ibadat dan iman. Maka siapa ada iman dan cukup amal ibadatnya, masuk ia tinggal di dalam syurga itu bersedak-sedak dengan nikmatnya. Apa kata Jibril alaihi salam? Fa wa'izzatika la yasma'u biha ahadun. Demi kemuliaan engkau wahai Allah, tidaklah satu orang yang mendengar tentang syurga itu illa dakhalaha, melainkan mereka suka nak masuk dalam syurga tersebut. Siapa tak suka tuan-tuan? Tempat seronok, syurga tempat seronok, siapa tak suka? Atas dunia ni tempat seronok, tempat yang seronok ni tuan-tuan, seronok kita nak pergi. Cameron Highland Langkawi, jam tak jam kira nombor 2, yang penting pergi seronok. Tiba-tiba kata hari ni jangan pergi Cameron lah, merepek. Kalau pergi Cameron hari ni tu jangan pergi lah. Saya pernah kenal sekali tempat tu, saya silap sebab saya tersalah parking. Jadi saya tinggal isteri saya saat dekat kedai tu. Kalau ikutkan yang biasa tuan-tuan, kita masuk ikut shortcut tu lebih kurang 15 minit yang sampai. Saya jumpa balik isteri 15 minit yang dekat je pun. Satu jam sebelum PKP, masa PKP mula-mula buka tu kan, lepas habis PKP 1 tu tahun lepas lah ni, kerajaan buka balik rentan lagi, kemudian dia tutup balik kan, sebelum tu pergi jam kan, orang dah duduk lama dekat rumah, hampir dekat 3 bulan 4 bulan. Jam dalam 15 minit tuan-tuan, nak sampai ke isi saya jadi sejam. Saya kata lepas ni tak main lah, tak main lah. Sebab apa tuan-tuan? Sesak, tapi seronok. Bila mana jam dan sebagainya, bila mana kita pergi tempat yang seronok tuan-tuan, seronok. Siapa yang tak suka tempat seronok? Sebab tu syurga itu, kata Jibril alaihi salam, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidaklah satu orang yang dengar tentang syurga itu, melainkan dia nak masuk dalam syurga itu. Cuma pada fa amara biha fa huffat bil makarih. Maka Allah perintahkan siapa-siapa yang nak masuk dalamnya tu, biha tu mana syurga tersebut, fa huffat, maka dikelilinginya syurga itu dengan apa? Bil makarih, dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Bahasa mudahnya apa tuan-tuan? Kalau nak masuk syurga tu, kena lawan nafsu. Tu bahasa dia. Fa huffas bil makarih, dikelilingi syurga tu dengan apa? Benda yang nafsu tak suka. Maksudnya kalau nak masuk syurga, kena lawan nafsu. Dan lawan nafsu ni tuan-tuan, dua keadaan. Yang pertama kita menang, yang kedua kita kalah. Tapi kalau nak masuk, itu syarat dia. Kemudian faqala irji' ilaiha fanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Qala faraja'a ilaiha fa iza hiya huffas bil makarih. Bila sudah lengkap Tuhan akan syurga itu dengan dikelilinginya dengan barang yang dibenci oleh nafsu, maka dititahnya Jibril pergi melihatnya. Firman-Nya, pergilah kamu wahai Jibril, kembali masuk ke dalam syurga itu dan lihat kepada barang yang telah aku sediakan bagi orang-orang yang mendiaminya di dalamnya. Sabda Nabi SAW. Maka kembali Jibril pergi kepada syurga itu dan dilihatnya apa-apa persediaan Tuhan lagi
Tiba-tiba sudah dilingkunginya Tuhan dan dikelilinginya akan dia dengan segalanya dibenci oleh nafsu manusia. Daripada amal ibadat seperti sembahyang dan puasa. Dan berhabis-habis harta kerana berbuat kebajikan. Dan berhabis tenaga dan fikir kepada mengerjakan yang manfaat akhirat. Dan menjauhkan segala maksiat. Faraja'a ilaihi faqala wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Bila mana Jibril pergi dekat Tuhan, cakap surga ni dikelilingi dengan benda nafsu, syahwat dan sebagainya, Tuhan kata pergi balik. Tengok semula. Maka Jibril pergi. Tengok kemudian Jibril patah balik. Pergi balik menghadap kepada Allah Ta'ala. Apa dia kata? Faqala. Bila sudah dilihat Jibril, sudah dikelilingi Tuhan atas syurga itu dengan segala yang dibenci oleh nafsu, maka kembalilah ia kepada Tuhan. Siapa? Jibril alaihi salam. Lalu berkata ia, ya Tuhanku, demi kemuliaan engkau, sudahlah hamba lihat syurga itu. Demi sungguhnya takut hamba bahawa tiada masuk akal dia oleh seorang pun daripada manusia, dengan sebab telah dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsunya itu. Kata Jibril alaihissalam, wa izzatika laqad khiftu, demi kemuliaan engkau ya Allah, sesungguhnya aku takut an la yadkhulaha ahadan, tak ada seorang pun yang layak masuk dalam syurga ni. Kalau ikut apa Jibril tengok tu, tak ada siapa pun tuan-tuan yang lepas yang boleh masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab ramai yang akan tewas dengan nafsu. Tu dia punya tu. Kata Jibril alaihi salam, tak ada siapa boleh masuk, tak layak. Tak layak nak masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab ramai yang akan kalah dengan apa? Dengan nafsu dia. Kemudian kata Allah, qala izhab ilan nari fanzur ilaiha wa ila ma'adattu li ahliha fiha fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dan. Firman Allah Ta'ala kepada Jibril, izhab, pergilah kamu hai Jibril kepada neraka dan masuk kamu ke dalamnya. Maka lihatlah kepada neraka itu dan kepada barang yang aku sediakan bagi orang yang masuknya di dalamnya itu. Maka pergilah Jibril kepada neraka itu dan masuk ia ke dalamnya. Tiba-tiba sudah dilihatnya api naik setengah atas setengah yang lain oleh besarnya api itu, dan kencang dan maraknya dan nyalanya semacam ombak laut. Yang ini naik ke atas yang ini, dan ini naik ke atas yang ini. Itu neraka. Dia punya api ni tuan-tuan, apa kita nak kata, dia makin dia marak macam tu. Maksudnya saling bertindan antara satu sama lain. Maksudnya memang kalau kita tengok ombak laut kan, macam itulah api neraka Allah. Malah lebih dahsyat daripada tu lagi. Apa Quran kata? Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat lah tu apa? Apa ayat lah dia? Apa tadi? Tak apa? Ayat lah. Fi amadin mumaddadah kan? Fi amadin mumaddadah tu tafsir mengatakan kepada neraka itu dia ibarat seperti mana bangunan yang saling menindan di antara satu sama lain. Tu baik. Maksudnya kalau orang masuk neraka ni tuan-tuan habis. Kalau api dunia dia marak macam tu kan, dia naik menjulang ke atas. Neraka dia menjulang juga, tapi seolah macam bertindan, bertingkat-tingkat. Itu kata dalam tafsiran ni, Syekh Marbawi dia tafsir. Apa yang dikatakan? Hiya yarkabu ba'duha ba'dan. Yarkab ni mana menaik antara satu sama lain. Ba'duhu ba'dan. Ba'duha ba'dan, naik antara satu sama lain. Itu neraka Allah. Penyalaan dia. Dia punya maraknya api itu. Faraja'a ilaihi faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha fa amara biha fa huffat bisyahawat. Bila telah habis penglihatan Jibril pada neraka, dah habis tengok neraka dan apa yang disediakan bagi ahlinya di dalamnya itu,
Maka ia pun kembali kepada Tuhannya. Maka katanya, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, tiadalah mendengar dengan persediaan neraka daripada api dan ulat kalanya itu oleh seseorang, maka mahu ia memasuknya. Kata Jibril alaihi, kalaulah ada orang dengar ni, pakai tak nak masuk jawab dia. Kemudian disuruh Tuhan dengan dia, maka dikelingkungi dan dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu daripada segala perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah mengerjakan. Jadi neraka itu dikelilingi dengan benda nafsu suka. Bahasa mudahnya tuan-tuan, kalau satu orang melakukan perbuatan yang syahwat dia suka, dan syahwat itu menjurus kepada kemaksiatan, maka masuklah dia ke dalam neraka Allah. Faqala irji' ilaiha, faraja'a ilaihi faqala wa'izzatika laqad khashitu an la yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Maka apabila sudah dikelilingi Tuhan akan neraka itu dengan segala yang disukai nafsu manusia, maka bertitahlah ia kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah kamu kembali lihat neraka itu. Maka Jibril pun pergi melihatnya. Tiba-tiba dilihatnya sudah dikelilingi dengan segala yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Maka berkatalah ia, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, sesungguhnya takutlah hamba bahawa tiada lepas daripadanya oleh seseorang pun, melainkan dimasukkan akan dia. Kata Jibril alaihi salam, wa izzatika laqad khashitu an la yanjuwa minha. Aku takut, ya Allah, tidak ada seorang pun yang akan selamat minha, daripada neraka tersebut, illa dakhala, melainkan apa? Setelah mereka masuk ke dalam neraka tersebut. Itu maksudnya apa tuan-tuan? Ramai manusia yang akan menuruti hawa nafsu. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ni, perkara yang kita dapat manfaatnya apa? Setiap daripada syurga dan neraka ni ada syarat dia untuk masuk. Syarat yang pertama ni mesti apa dah? Mesti berlawanan dengan nafsu. Itu kalau nak ke syurga Allah. Kalau ke neraka Allah ni tuan-tuan, satu orang tu mengikuti segala nafsu syahwat dia. Lepas tu kita di atas dunia, kita Allah Ta'ala perintahkan kita semayang, melakukan ketaatan, zakat, puasa, sedekah, wakaf dan sebagainya. Walaupun benda tu berat dengan nafsu kita, berat dengan syahwat kita, maka buatlah tuan-tuan. Maka dengan kita buat tersebut dapat apa? Dapatlah nikmat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengikut kepada hawa nafsu, wakaf, sedekah tak nak bagi, semayang tak nak, apa tak nak, itu tak nak, kerana mengikuti hawa nafsunya, maka kata Jibril alaihi salam, alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada seorang pun yang akan selamat, melainkan mereka semua akan dihumbankan ke dalam neraka Allah. Itu Jibril tuan-tuan. Jibril alaihi salam yang tak pandai cakap bohong. Memang betul lah dia tengok sungguh surga dan neraka. Yang kata Imam Abu Yusuf At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian Bab maja'a fi ihtijadi al-jannati wan nari. Bab yang berikutnya tuan-tuan, berkenaan dengan bab hadis yang membicarakan berhujah dengan syurga dan neraka. Kata Muslim rahimahullah, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan berhujah syurga dengan neraka. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah dengan sesungguhnya syurga itu berhujah dan berjawab-jawab dengan neraka, sebagaimana manusia itu berlawan berhujah sama-sama, dua yang melawan. Mana syurga dan neraka ni saling berdialog, saling berhujah di antara satu sama lain. Kata ulama, iaitu harus dua. Dan kata setengah ulama, harus ia tamsil, maksudnya perumpamaan jua, iaitu kinayah daripada kedua syurga dan neraka itu masing-masingnya berhajat atau orang yang mengisinya. Tiadakah syurga dengan neraka ni bercakap,
Kata ulama tak, tapi tamsilan, perumpamaan, kinayah. Seperti kata neraka, apakah ini tiada masuk kepada aku melainkan orang garang-garang dan membesar diri sahaja dan sebagainya. Maka berhujahlah neraka dengan syurga itu. Ada tersebut di dalam khabar yang sahih, seperti di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihtajjatil jannatu wan naru faqalatil jannah yadkhuluni ad-du'afa'u wal masakin wa qalatin naru yadkhuluni al-jabbaruna wal mutakabbirun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW telah berhujah dan berlawan cakap antara syurga dan neraka. Maka kata syurga bagi neraka, masuk akan daku oleh orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin sahaja, dan lain daripada itu masuk kepada engkau. Apakah ini? Dan berkata pula neraka, masuk akan daku ini oleh orang-orang garang-garang dan orang-orang membesar dirinya sahaja, lain daripada itu masuk ia kepadamu. Apakah ini? Kata syurga apa dia? Yang masuk dekat aku ni mana ahli syurga daripada kalangan siapa? Mereka yang daif dan mereka yang miskin. Maksudnya ini apa tuan-tuan? Mereka yang selalu dizalimi, selalu dibuat jahat di atas dunia, dizalimi, dikhianati. Atau orang zalim, dizalim, mazlum dia panggil. Seorang yang mazlum ni tuan-tuan, dia sabar dengan apa yang terjadi, maka dia masuk syurga. Dan barang siapa, antaranya orang yang miskin, orang yang masakin, yang tak pernah meminta-minta kepada manusia lain. Kalau orang tak bagi pun dia tidak ada masalah. Kalau orang bagi, dia terima. Dia tak pernah minta, dia tak pernah menjatuhkan maruah dia. Dia miskin, susah, tapi dia tak pernah meminta-minta kepada manusia. Malah dia redha dan melakukan ketaatan pada Allah, maka dia ni layak ke syurga Allah. Neraka pula daripada orang yang jabbarun, orang yang garang-garang. Bukan garang ni tuan-tuan, garang yang macam hari ni, tak. Mana orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang membesarkan diri, orang yang kata orang-orang orang yang action ni, maka mereka ni tentu masuk apa? Masuk dalam neraka. Faqala lin-nari anti azabi antaqimu biki mimman syi'tu, wa qala lil-jannati anti rahmati arhamu biki man syi'tu. Maka firman Tuhan bagi neraka, engkau itu tertentu bagi tempat azabku. Aku dera dengan engkau daripada siapa yang aku kehendaki. Maka jadilah tidak masuk kepada engkau melainkan orang yang mahu tinggal di dalam azab dan siksa. Kata Allah Subhanahu wa taala, anti azab, engkau ni adalah azab aku. Antaqimu biki mimman syi'tu, aku akan letakkan di dalam engkau ni siapa-siapa yang aku kehendak daripada siapa? Yang tadi tu kita sebut apa dia? Orang yang jabbarun dan orang yang mutakabbirun. Engkau azab aku. Allah perintahkan kepada neraka untuk apa? Azab. Siapa-siapa mereka yang mempunyai yang perangai sikap macam tu, maka engkau azab aku. Engkau adalah azab aku. Mana tolong untuk azab mereka ni. Tu neraka. Dan berfirman Tuhan bagi syurga, hai syurga, engkau itu tempat rahmatku. Anti rahmati, aku balas baik dan nikmat dengan kamu akan siapa yang aku suka. Maka tertentulah engkau itu tempat masuk orang yang mahu tinggal dengan kekalnya di dalam kesenangan dan kesedapan selama-lamanya. Jadi kata Allah Ta'ala, anti rahmati arhamu biki man syi'tu, aku rahmatilah sesiapa yang aku kehendak di kalangan hamba-hamba aku, maka aku masukkan mereka dalam engkau. Itu neraka, itu syurga. Di neraka syurga ni tuan-tuan, dia ada pemilik dia, dia ada ahlinya. Kalau kita dalam bahasa hadis ni, orang yang ahli syurga daripada kalangan yang mustada'afin,
atau golongan-golongan yang lemah. Dan golongan masakin yang mereka redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, dan mereka yang taat dengan Allah. Sebab kefakiran ni tuan-tuan, dia boleh bawa kepada kekufuran. Kefakiran yang melampau, maka kefakiran yang membawa satu orang kepada kekufuran, maka tidak layak untuk dia masuk ke dalam syurga Allah. Kefakiran tuan-tuan. Sampai satu tahap fakir ini akan menjerumuskan satu orang tu ke lembah dosa di sisi Allah. Kalau dia tak pandai jaga diri, mungkin dia maki Allah, mungkin dia cela Tuhan, mungkin dia akan tukar agama, atau kita takut. Sebab apa tuan-tuan, manusia ni dia tewas dengan duit. Dan Nabi sebut setiap zaman akan ada berhalanya. Setiap zaman akan ada berhala. Berhala ni mana yang disembah. Wa imma sembah secara zahir, wa imma sembah secara kinayah. Jadi para ulama mengatakan ianya kinayah, ma'bud, persembahan kinayah. Maksudnya apa? Orang kalau tak ada benda ni tuan-tuan, dia akan cari, dia akan buat apa saja untuk dapat benda tu. Dan dia akan ikut apa saja benda yang boleh menyampaikan dia kepada benda tu. Maka Nabi kata akhir zaman itu ada dirham, duit. Berhala umat akhir zaman ni apa tuan-tuan? Dirham. Dirham ni mana duit lah, mana duit. Manusia sanggup buat apa untuk mencapai hajatnya. Ini yang takut. Setiap zaman dia akan ada berhala. Maksud yang diikuti, yang dicari. Bukan kita sembah benda tu tak, tapi apa? Diikuti. Sehingga kesanggup untuk dia apa? Menjual agama iman yang ada pada dia. Na'udzubillah min zalik. Itu yang Nabi kata kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Yang tu lah. Maksudnya apa? Dia sanggup menjual agama dan sebagainya. Betul, dalam Islam ada zakat. Dalam Islam ada sedekah. Untuk apa? Jaga orang-orang macam ni. Asnaf zakat masuk dan sebagainya. Itu untuk memelihara mereka ni. Lepas tu Jabatan Agama, Majlis Agama Islam ni dia tak sekadar bagi ya. Malah kadang-kadang Jabatan Agama dia bagi modal daripada duit zakat tu. Meniaga. Dan kalau orang tu mungkin dia pandai buat laksa, maka Jabatan Agama bagi modal. Mungkin beli macam apa, macam basikal ke, ataupun tempat untuk dia meniaga. Itu untuk ni menyara kehidupan. Sebab asnaf ni kita tak boleh terus bagi je tanpa dia macam ni lah. Orang nak mengair, kena ada pancing baru dapat ikan. Dia tak boleh terus bagi ikan macam tu ya. Maksudnya kena usaha. Lepas tu majlis agama dia bagi benda tu supaya asnaf zakat ni dia berusaha. Jangan mengharap kepada zakat saja. Jabatan Agama ada bagi mesin, ada bagi itu, bagi itu, supaya orang dapat mengair, dapat joran ni tuan-tuan, dapat benda mengair tu, dia boleh pancingkan. Itu agama ajar macam tu. Maksudnya apa? Hampa kena usaha. Tak boleh hanya sekadar mengharap kepada zakat. Zakat majlis agama akan buat kerja mereka. Tapi majlis agama dia pandai. Dia orang hanya bukan zakat bagi bantuan, malahan dia bagi dana, sumbangan, modal untuk digunakan untuk mencari rezeki. Ada asnaf yang ambil dia kerja meniaga, elok perniagaan. Bila mana elok perniagaan je tuan-tuan, dia terkeluar daripada asnaf. Itu yang orang takut. Asnaf dia takut bila mana dia usaha, dia dapat lebih tuan-tuan, Jabatan Agama akan cut nama dia. Sebab apa cut? Sebab dia tak layak dah terima asnaf. Itu yang orang-orang takut. Dia kata kalau kami ni habis dah asnaf kami. Itu masalah dia. Bukannya Jabatan Agama tak bagi, bukan majlis agama tak bagi. Selepas pandang tu ada, biasalah. Tapi pada sudut usaha kena bagi. Tu Jabatan Agama asnaf. Itu benda yang terjadilah kepada siapa? Kepada majlis agama. Itu bila mana saya hantar kita kerja baru kita faham, oh betul lah. Akhirnya kita kerja terima zakat naik 9,000. So sekarang ni saya tak tahulah. Tahun naik tu tahun 2013. Zakat naik jadi 9,000. Zakat Mesir pun naik. Saya dengar pada hari ni lebih kurang dekat 10 ataupun 11,000.
untuk pelajar Jordan, apatah lagi kos sara hidup naik dan sebagainya. Itu asnaf tuan-tuan. Layak kita bantu mereka dan sebagainya, tapi tak bolehnya hanya sekadar semata-mata mengharapkan bantuan tersebut. Tanpa ada usaha dan juga ikhtiar. Kalau macam tu tuan-tuan, dia tak masuk daripada golongan masakin ni. Golongan masakin ni tuan-tuan, nak tengok golongan ni, tengok ahli suffah. Ahli suffah di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau tuan-tuan hari ni pergi Madinah, tuan-tuan akan masuk Raudhah. Di tepi Raudhah tu dia ada satu tempat yang selalu orang Pakistan, orang India duduk atas tu. Dia macam tempat tinggi, tempat duduk lah. Itu tuan-tuan asal tapak ahli suffah. Siapa ahli suffah ni tuan-tuan? Mereka daripada kalangan fuqara dan masakin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ni ditugaskan untuk belajar dengan Nabi. Abu Hurairah di antara termasuk di kalangan ahli suffah yang miskin. Betul, Abu Hurairah ketika Nabi ada, dia miskin. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia jadi orang yang kaya. Itu Abu Hurairah. Jadi ahli suffah ni tuan-tuan siapa? Mereka yang fuqara dan orang yang masakin. Di kalangan orang yang fakir dan orang yang miskin zaman tersebut. Tapi mereka tak pernah alpa, mereka tak pernah cuai daripada beribadat kepada Allah. Abu Hurairah, Abu Zal Al-Ghifari, ini semua ahli suffah. Mereka duduk situ mengaji dengan Nabi. Nabi bagi makan, Nabi bagi minum dan sebagainya. Tugas mereka ibadat. Dan mereka tak pernah mencela Allah. Mereka tak pernah mengambil kesempatan. Mereka tak pernah memakai hamun Allah. Mereka tak pernah meminta kepada manusia. Itu ahli suffah. So nak tengok golongan fuqara dan masakin yang syurga sebut, yang ramai masuk di ni daripada golongan yang lemah dan miskin siapa? Tengok ahli suffah. Ahli suffah. Saya tengok orang lain ni lain. Tengok ahli suffah. Macam mana miskin mereka itu yang melayakkan mereka masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Itu dia punya masakin, golongan yang miskin. Baik. Kemudian bab majaa ma li'adna li ahli jannati minal karamah. Bab berkenaan dengan hadis yang menerangkan barang yang ada bagi sekurang-kurang ahli syurga daripada kemuliaan. Ketahui kiranya ya saudaraku, bermula kemuliaan syurga itu tidaklah kita dapat mahu disamakan dan umpamakan dengan kemuliaan dalam dunia ini. Kerana kemuliaan dalam dunia ini sudahlah sedikit serta fana ia. Tak boleh sama. Kemuliaan syurga dengan dunia tak sama. Sebab dunia ni terima fana, terima binasa. Adapun kemuliaan syurga itu banyak dan luas serta berkekalan ia, hingga sekurang-kurang kemuliaan bagi ahli syurga itu 80,000 khadam. Dia punya orang suruhan dia. Dan 72 isteri. Dan mempunyai mahligai yang tidak pernah adanya di dalam dunia itu. Itu dia punya sekurang-kurang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Kepada ahli syurga. Maka semuanya itu ada tersebut dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Anna Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adna ahli al-jannati allazi lahu 80,000 khadimin wa 72 zawjatan wa tunsabu lahu qubbatun min lu'lu' wa zabarjadin wa yaqut kama bainal jabiyati ila Sana'a. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, bermula sekurang-kurang ahli syurga yang mempunyai kemuliaan itu, iaitu yang ada 80,000 khadam, yang ada 80,000 khadam dan 72 isteri, dan didirikan baginya satu kubah
daripada permata lu'lu' dan zabarjad dan yakut, dengan cukup besar kubah itu, iaitu sebagai antara satu negeri di Syam namanya Jabiyah sampai kepada satu negeri di Yaman namanya Sana'a. Itu paling tidak ada apa? Ada 70, ada 80, samanun al-alaf, ada 80 ribu khadam dan 72 isteri. Kalau ahli surga di kalangan laki-laki ni tuan-tuan, selalunya Allah akan bagi isteri. Kalau ahli surga di kalangan perempuan, selalunya Allah akan bagi rantai emas, permata, intan, belian. Sebab apa? Sebab di atas dunia orang lelaki suka kepada perempuan. Suka kepada apa? Perempuan. Orang perempuan di atas dunia suka kepada emas, berlian dan sebagainya. Jadi imbal baliknya macam tu juga di dalam syurga. Seperti mana manusia kan kita sebut dah tadi, syurga dikelilingi dengan bil makarih, dengan benda yang nafsu suka. So untuk masuk dalam syurga mesti buat benda yang nafsu tak suka. Antaranya apa tuan-tuan? Antara syahwat. Hubus syahwati minan nisa. Antara suka syahwat tu apa? Kepada perempuan, pada orang laki-laki. Nak tak nak orang laki-laki ni tuan suka macam mana perempuan? 4 orang je limit, tak boleh lebih. Suka macam mana pun, ramai orang pun 4 orang je, tak boleh jadi 5. Kalau nak 5 kena cerai seorang, tepat 4. Setakat tu je. Sebab apa? Itu limitnya. Kalau orang perempuan, emas, intan, berlian, yang setiap limitnya tu dikenakan zakat. Jadi di akhirat Allah buat macam tu. Di atas dunia engkau dah kekang nafsu engkau, engkau dah berusaha melawan nafsu engkau kepada perempuan dan sebagainya, maka syurga aku bagi. Orang perempuan pula kekang nafsunya daripada memiliki emas yang melampau-lampau dan sebagainya, dalam syurga bagi emas. Ya, emas dan perempuan tersebut yang dikatakan wasnatani wasab'una, 72 zaujatan, perempuan ni, isteri ni tak sama seperti mana di alam dunia. Maksud imbal balik, apa yang disukai oleh manusia di atas dunia, Allah bagi di akhirat. Malahan lebih daripada tu lagi. Dan Allah Ta'ala bagi apa dah? Dalam hadis ni Allah Ta'ala binakan kepada satu kubah. Kubah ni besarnya tuan-tuan daripada mana? Daripada Syria sampai ke Yaman. Tu kubah dia. Kemudian wa bihadzal al-isnad 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man mata min ahli jannati min saghirin aw kabirin yuradduna abna'a salasina fil jannati la yaziduna 'alayha abadan wa kadzalika ahlun nar. Dan datang khabar dengan ini isnad, dengan ini sanad kepada Nabi SAW bersabda, ia barang siapa mati ia hal keadaannya terbilang dan masuk ia dalam bilangan daripada ahli syurga, daripada orang muda yang mati itu atau daripada orang tua, nescaya dikembalikan mereka itu anak lelaki semasa umur 30 tahun di dalam syurga. Tiada bertambah tua mereka itu pada rupanya atas rupa 30 itu selama-lamanya. Dan begitu juga isi neraka pun dikembalikan semacam orang berumur 30 tahun juga. Mana tuan-tuan yang umur 70, kalau tuan-tuan masuk syurga, masuk umur 30. Nak tengok macam mana, pergi cari gambar lama. Tengok, oh ni muka aku dalam syurga ni, itu umur 30. Dalam hadis yang lain mengikut umur Nabi Musa, mengikut umur Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa angkat ke langit umur 31. Macam itulah timbalnya. Mana-mana ada satu orang makcik tanya kepada Rasulullah, saya ni masuk syurga tak? Nabi kata tak. Mana? Nabi kata tak. Dalam syurga mana ada orang syurga orang tua. Jadi bila mana sebut ni, makcik ni nangis sebab apa? Sebab dia tua. Sebab Nabi kata tidak ada dalam syurga itu orang yang tua. Maka apa dia? Maka Nabi pesan kepada sahabat, habaq dekat makcik tu, makcik ni masuk syurga. Tapi bukan umur lah ni.
umur 30. Semua. Wa imam yang mati kecil, kalau kita ada anak kita ataupun cucu kita yang meninggal dunia ni, yang kecil, umur kecil, meninggal umur dunia setahun, 2 tahun, 3 tahun, di akhirat nanti umur 30 juga. Level umat manusia ni tu umur dia 30. Dalam riwayat ni pada min saghirin au kabirin, daripada kalangan orang yang muda ataupun kecil ataupun yang mati kecil. Umur apa tuan-tuan? 30. Duduk dalam mana? Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga apa dia? Ahli neraka. Umur 30. Wa bihadzal isnad 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna 'alaihim at-tijana inna adna lu'lu'atin minha la tudhi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Dan datang lagi khabar dengan ini isnad, dengan ini sanad daripada Nabi SAW bersabda ia, bahwasanya atas ahli syurga itu mahkota, bahwasanya sekurang-kurang cahaya permata lu'lu' itu daripada menerangi daripada masyrik dan maghrib. Masyrik ni mana timur, maghrib mana barat. Mana mahkota yang dipakai oleh ahli syurga tu tuan-tuan, dia punya lu'lu' tu, dia punya cahaya tu boleh terang timur dan juga barat. Tu adna, inna adna, sekurang-kurang. Itu yang dipanggil nikmat Allah Ta'ala. Ya, Imam At-Tabari menyenaraikan sifat rahim Allah Ta'ala tu antaranya apa? Nisbah kepada akhirat itu dengan nikmatnya. Ini Allah balas kepada hamba-Nya tuan-tuan. Sebab tu pembalasan Allah Ta'ala, namanya syurga itu tuan-tuan, tak setimpal dengan apa yang kita buat untuk dia. Itu lebihnya ahli syurga. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, ya kita baca menabiah, kita dapat mengambil manfaat dalam kehidupan kita. Kemudian tuan-tuan, kalau misalnya rahimahullah ta'ala, bab idhastaha al-walada fil jannah. Hadis pada menyatakan apabila ingin seseorang itu akan anak di dalam syurga. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti, kita sambung pada bulan hadapan insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبلا توفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.